وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang hormati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Kita menyambung perbincangan kita berkaitan kitab Shaum, kitab puasa, dalam kitab Bughyatul Tullab karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Qala musannif anfa'ani wa iyyakum bidaraini insyaallah. Bermula wajib puasa bulan Ramadan itu dengan genap bulan Sya'ban 30 hari kalau ada langit itu ghubar sekalipun, atau dengan melihat bulan oleh seorang laki-laki yang adil. Lagi kepercayaan, kemudian daripada masuk matahari pada malam 30 daripada bulan Sya'ban, mana pada 29 hari bulan Sya'ban nak masuk malam ke-30. Kalau bagi tahun ini pada hari Isnin, Isnin petang itu 29 Sya'ban. Jadi itulah waktu untuk menentukan bilakah mulanya Ramadan, iaitu sama ada menetapkan bilangan hari berdasarkan hisab, iaitu genap 30 hari Sya'ban. Hari tak boleh pergi 31 dah, setakat 30 hari. Dan pada 29 Sya'ban kita melihat anak bulan Ramadan. Jika sekiranya kelihatan anak bulan, maka berpuasalah pada hari berikutnya, tidak disempurnakan 30 hari. Namun jika sekiranya tidak kelihatan anak bulan berdasarkan ru'yah, maka disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban, barulah berpuasa 1 Ramadan. Namun pendekatan mutaakhir ini berdasarkan ketepatan dan kemahiran manusia menetapkan kedudukan hilal anak bulan, boleh ditetapkan Ramadan itu berdasarkan hisab. Sebaik-baiknya berdasarkan hisab dan ru'yah kedua-duanya. Dan tiada memadai melihat bulan dengan wasitah teropong, dan tiada melihat akan dia dahulu daripada jatuh matahari, sama ada dahulu daripada gelincir atau kemudian daripada gelincir dengan nisbah pada hari didahulu dan hari kemudian. Dan jikalau hasil pada hari itu ghubar, dan adalah tingginya kadar, jikalau tiada ghayum, nescaya dilihat akan dia sekalipun, kerana syarak menggantungkan hukum dengan melihat kemudian daripada jatuh matahari. Katalah pada 29 hari bulan tu berlaku khubar atau ghayum, iaitu berlakunya gelap, jadi dengan kadar boleh jadi tidak dapat nak melihat, tapi usaha untuk melihat anak bulan itu kena buat. Itu dia, barulah kita dapat sahkan nampak atau tidak nampak. Dan tiada pula diiktibar besar bulan dilihat pada malam yang kedua.
Janganlah kita pula rasa ralak bila tengok selepas kita puasa sehari, kita tengok malam kedua besar dah bulan. Macam tak tepat saja puasa yang dilakukan apabila kita sempurnakan 30 hari bulan Syaban kerana tidak dapat melihat anak bulan. Jadi hari 30 hari bulan tu haram berpuasa. Ia dipanggil hari syak. Hari syak. Kalau kita puasa juga haram. Walaupun pada keesokan hari kita tengok besar dah anak bulan, maknanya lebih tepat makna puasa pada hari 30 tu. Tapi oleh kerana kita tak dapat melihat anak bulan, kaedah hukum, kaedahnya sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni nama dia Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu, apabila kamu semua, ataupun sebahagian di situ al-muradu ba'dhum, iaitu sebahagian orang, walaupun diguna lafaz jamak, kamu semua lihat, dikendaki di sini walaupun sebahagian orang melihat atau seorang daripadanya melihat, fasumu, iaitu lihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, maka sekiranya ada sebahagian kamu atau kesekalian kamu melihat anak bulan Syawal, maka hendaklah dia berhari raya, berbuka. Fa in ghamma alaikum faqdiru lahu, maka jika sekiranya berlaku ghubar kerana tak dapat melihat anak bulan, maka hendaklah kamu melengkapkannya, menyempurnakannya bilangan 30 hari berdasarkan hisab dan ru'yah. Okey, bermaksud maknanya hisab 29 hari, kita lengkapkan 30 hari. Ru'yah tidak kelihatan, maka kita lengkapkan bulan Syaban tu 30 hari. Maka 30 hari ke-30 itu dipanggil Yaumus Syak, hari ragu. Sama ada puasa ke tidak puasa, maka hukum dan kaedahnya hari Syak ini haram berpuasa. Begitu. Ini kita nak berjelaskan supaya orang ramai dia tidak menjadi satu pertikaian. Bila dia tengok anak bulan hari kedua dan ketiga, dia tengok anak bulan besar, mata kasar dia. Dia kata patutnya kita dah puasa dah, tapi kenapa tak puasa? Ini tak puasa kenapa? Berdasarkan kaedah usul, kaedah hadis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, berapa orang yang tengok tadi, kita tengok pada dalam satu kitab, kitab ni Fiqhul Ibadat ala Mazhab Syafi'i, iaitulah dia sebutkan bahawa yajibu bihaqqi man akhbara bi ru'yatil hilali min qibali man yathiqu bihi, ya wajib kepada orang yang kita nak pakar perkhabaran dia. Katakanlah dia tak pakai teropong apa, ataupun dia pakai teropong, dia beritahu bahawa dia nampak anak bulan Ramadan seorang je. Tu dia. Kena lihat tentang thiqah dia. Jenis thiqah, adakah dia jenis orang bohong ke tidak? Jenis orang yang buat gurau ke tidak? Jadi dalam hidup kita ni, biar kita jaga diri, supaya perkhabaran kita itu diterima oleh orang. Jadi kalau kita jenis orang suka bergurau sepanjang masa, tak tahu bila nak serius, jadi bila kita beritahu, jadi orang kurang percaya, orang tak berapa nak percaya. Atau kita suka menipu, sikit-sikit tipu,
jalan cerita betul, tapi nak cerita tu nak tipu juga sikit. Jadi orang kenal orang ni kadzab, pendusta, payah orang nak terima. Jadi thiqah makna orang yang boleh ditanggungjawabkan keesahan sesuatu khabar, kepercayaan atas perkhabarannya. Au min qibali man ya'taqidu sidquhu, tu dia, ataupun dari jihad orang yang kita yakin benar dia. Ni jenis orang ni memang tak pelawak punya, walaupun dia seorang. Walau kana imra'atan, walaupun seorang itu seorang perempuan, yang beritahu itu perempuan. Au sabiyan, atau seorang kanak-kanak aqilan tapi sudah berakal. Au fasiqan, ataupun ada seorang ni dia fasik tapi dia tak pernah bohong. Fasik dalam dosa lain, dia pernah zina contoh, tapi dia mengaku, dia tak bohong, dari sudut cakap dia tak bohong, jadi Nabi pernah sebut dalam satu hadis, al-mu'min la yakzib. Sifat orang beriman, dia tidak dusta. Orang beriman ni boleh buat kerja fasik. Apa kerja fasik? Kerja maksiat yang jatuhkan dia fasik. Tu dia. Tapi orang beriman, sifat dia la yakzib, dia tidak berdusta. Sebab dusta sifat orang munafik. Al-munafik salah 3. Pertama, cakap dia dusta. Bila bercakap dia dusta, dia berjanji dia mungkir, kalau dia bergaduh dia melampau. Tu dia. Setengah riwayat 4. Bila diberi amanah dia khianat. Jadi orang mukmin la yakzib. Jadi orang mukmin itu bila dimari khabar berita, ada perkhabaran yang dia sampai adalah benar. Wa illam yuqbal al-hakimu bi syahadatihi, jika sekira pun tidak diterima oleh hakim akan syahadahnya, fa in shama thumma bana annahu min Ramadan ajza'ahu, maka bila dia berpuasa dengan lihat anak bulan tu dia, kemudian nyata bahawanya dia daripada bulan Ramadan, maka tertunailah, terhasillah puasanya. Li'annahu nawasaw bizanni, sekurang-kurang kita nak menentukan keadaan anak bulan itu berdasarkan zan. Zan makna perkiraan, berdasar kita lihat anak bulan tepat tak tepat, benar tak benar, itu berdasar melihat tu kenyataannya. Dia kata dia lihat anak bulan, nak secara yakin, maksudnya melihat dengan kaedah yang betul lah. Pihak berwajib, mereka ini ada pasukan kepakaran, peralatan, mereka ini adalah badan yang berautoriti, seperti yang kita katakan majlis raja-raja, pihak pejabat agama, bahagian falak, astronomi dan sebagainya. Mereka semua ni berkumpul, beri berbagai-bagai tempat untuk cerap anak bulan, dan mereka bersidang. Akhirnya mereka mengeluarkan satu ketetapan yang boleh dipercayai dan diyakini, dipakai oleh semua pihak. Semua itu merupakan satu ketepatan yang patut kita aku dan kita terima. Dan demikian lagi, tiada memadai melihat orang yang sangat tajam penglihatan sekira-kira tiada melihat segala orang yang lain. Tiada dithabitkan Ramadan dengan lihatnya, dinisbahkan pada umum segala manusia, tiada pada dirinya, seperti yang disebut pada hasyiah Syekh Jamal. Ada orang yang dia dakwa, aku lihat anak bulan, tapi tidak, orang lain tak pakar. Orang lain tak pakar. Tak apa tak pakar, orang tak perakukan. Tu dia. Jadi
bolehlah dia seorang berpuasa atas diri dia saja, tapi tidak wajib atas yang lain. Ya, itu dia. Dan demikian lagi, tiada sabit Ramadan itu. Ini nak cerita tak sabit Ramadan pada orang awam. Ya, maksudnya ada seorang hamba Allah, dia mari dia kata aku lihat anak bulan. Rasa dengan mata dia saja. Ya. Jadi tapi tidak terpakai pada orang lain. Orang lain tak pakai. Jadi terpakai pada dirinya. Tiada sabit Ramadan itu bagi orang yang melihat akan Nabi pada tidur dan bersabda malam ini daripada awal malam bulan Ramadan. Ada juga orang jenis mimpi. Jenis mimpi. Faham tak? Tak sabit juga berdasarkan mimpi. Siapa faham mimpi dia tu, dia royak malam tadi Nabi mari dah mimpi aku, royak malam ni Nabi bersabda malam ni daripada awal Ramadan. Dia mimpi gitu. Ada juga manusia ni dia kata jumpa Nabi mari royak ke dia bermimpi malam ni awal Ramadan, tidak sabit Ramadan juga. Faham maksud dia? Dia tak boleh disabit bermula Ramadan berdasarkan mimpi. Kenapa Syekh kita sebut begini? Sebab ada jenis kelompok manusia dia tak pakai berdasarkan hisab dan ru'yah. Dia pakai kaedah tok guru. Tok guru dia. Ni banyak dalam masyarakat. Yang tak asuh, yang duk main dengan tok guru ni, dia tak pakai orang lain. Marilah penyimpan mohon raja-raja apa semua. Dia tak pakai. Dia pakai tok guru dia saja. Ya? Jenis ada manusia begitu. Ini nak rayak dari sudut kaedah. Tak boleh katalah contoh saya buat mari cerita pagi esok, saya mimpi malam tadi Nabi mari dalam mimpi saya beritahu awal Ramadan sekian hari. Ya? Jadi boleh pakai ke tidak? Tidak sabit Ramadan atas perkhabaran mimpi. Begitu. Ya? Ini nak beritahu. Di sini boleh jadi tak ada isu sangat. Tapi setengah tepat ada kaedah yang dibuat oleh tok guru dipakai. Dia tak ada pakai orang lain, dia pakai tok guru dia. Dia ada kumpulan dia sendiri. Dia puasa kadang-kadang tok guru dia kata hari ni, walaupun pada hari itu jatuh pada 30 Syaban, tapi golongan puak dia berpuasa. Dia kata berdasarkan mimpi ataupun ilham tok guru dia. Sedangkan pada hukum syarak, kalau berlaku tidak nampak anak bulan, 30 hari bulan Syaban adalah hari haram berpuasa. Tapi dia tetap puasa juga, dan dikira itu satu awal Ramadan bagi kumpulan dia. Jadi berhati-hati, ya. Okey. Demikian lagi tiada sabit pula dengan kata hasib, iaitu orang yang berpegang atas segala manzilnya. Mana orang tu orang ahli lah dalam bidang falak ni. Tu dia. Dan atas kira-kira perjalanannya pada segala manzilnya itu. Dan tiada pula kata orang yang pakar bintang, iaitu orang yang iktimat akan bintang, yakni iktimat dia manakala naik bintang atau tanda sehari bulan, maka tiada sah pula kita puasa dengan kata keduanya. Ataupun orang tu dia tak nak berdasarkan hisab langsung, tidak berdasar ru'yah langsung, dia berdasar ilmu semata-mata, pun tak boleh kita terima sabit sebagai permulaan Ramadan. Jadi kalau kita ikut pada nas, lihat anak bulan ini ada satu kepentingan yang besar dalam menentukan bilakah awal Ramadan. Jadi kita beramal mengikut kaedah yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi kata sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban
thalathina yauma. Artinya puasalah kamu kerana melihat bulan dan berbukalah kamu kerana melihat akan dia. Maka jika ghubar atas kamu bulan, maka sempurna oleh kamu bilangan Sya'ban 30 hari. Dan wajib pula puasa Ramadan dengan khabar yang mutawatir pada melihat bulan, kerana khabar yang mutawatir itu memberi faedah akan ilmu yang daruri. Apa dia khabar mutawatir, tuan-tuan? Ya, khabar mutawatir ini berdasar kepada jumlah orang yang melihat anak bulan. Tu dia. Tak kurang daripada 10 orang. Kalau tak salah ingat saya lah. Kalau 3 orang itu masyhur. Kalau seorang tengok aziz. Tapi kalau ramai tengok, la yatawatu'uhum alal kadhib. Maknanya mereka ni tak akan sepakat. Seramai-ramai orang, 10 orang ini dari celah mana-mana yang lihat ni, dia kata aku lihat anak bulan, kumpul-kumpul lebih daripada 10 orang. Tidak mungkin mereka itu sepakat untuk berdusta. Kalau ramai begitu, maka itu perkabaran yang mutawatir. Itu perkabaran yang mutawatir. Tak mungkin mereka ini berpakat untuk dusta. Dan wajib puasa Ramadan dengan zan akan masuk Ramadan yang hasil dengan ijtihad, tak kala kesamaran ia dengan bulan yang lain pada hak orang yang ditawan oleh kafir, atau hasil zannya itu dengan tanda yang nyata pada menunjukkan atas masuk bulan Ramadan, seperti melihat akan kindil yang dipasang di atas menara. Kalau zaman dahulu atas menara dipasang lampu, tu menunjukkan masuk bulan Ramadan. Ataupun kita duduk dalam penjara, kita dengar zaman dulu orang tembok meriam, betul tak? Dom. Belum-belum ni tak ada tembok meriam, tiba-tiba bunyi meriam. Tu dia. Itu secara zan. Bagi orang yang tersekat nak dapat maklumat bila puasa, atau dia duduk negeri yang kafir, dia duduk kira, atau dia duduk dalam penjara, dia duduk kira-kira masuk dah bulan Ramadan, lalu dia berpuasa. Sebab dia tak ada ilmu yang lain yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan. Sekalipun dengan zan, maka bila dia kira cukup sudah 30 Sya'ban, maka dia tidak ada ruang lain melainkan dia berpuasa Ramadan. Ini bagi orang yang tersekat, terhalang, seperti orang duduk dalam penjara. Kalau di Terengganu dulu, di antara tanda masuk bulan Ramadan, ditembak bedil. Dom. Bunyi bedil tu menunjukkan masuk bulan Ramadan. Dan ketika berbuka puasa pula, ditembak meriam. Dom. Masuklah tu buka puasa. Subuh hari sekarang, esok pula dia tembak lagi. Dom. Habis dah. Tu masuk tu subuh pula dah. Jadi semua ni dipanggil zon, pada kira. Tapi nak pakai ayam berkokok payah dah sekarang. Ayam berkokok, dia berkokok tak kira masa dah. Siang dia berkokok, subuh dia berkokok. Zaman moden ni ayam dah tak ikut masa sangat. Tapi berkiraan zon itu pada sangka maksudnya, kalau ada tanda begini, biasanya masuk bulan Ramadan. Dan benda-benda begini semakin hilang, tuan-tuan. Betul tak? Katak beduk, kalau kampung-kampung tertentu, katak beduk, tong 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 tong, dia katak beduk. Apa lagi? Kalau dekat sini buat, dia guna apa? Tuan Aziz. Tuan Aziz. Kosong Tuan Aziz. Setengah tempat dia guna peralatan tertentu untuk nak beritahu masuk bulan Ramadan. Dan kemeriahan bulan tersebut. Negeri Sembilan saya tak tahulah. Ada tak jenis tembok meriam? Ada? Tak ada. Aku dekat Seremban ada kot, sini tak sampai. Tu dia. Budaya dulu.
Jadi tu dia kira perkiraan secara zon. Maknanya pada sangka orang, oh kalau bunyi begini ni dah masuk bulan Ramadan. Pada ketika lain tak ada berlaku begitu, ya. Okey, dan disyaratkan yang melihat bulan Ramadan itu dia naik saksi di hadapan qadi dengan lafaz asyhadu inni raaitul hilala. Bagi orang hak kata dia tengok anak bulan sedang orang lain tak nampak, hendaklah dia bersaksi bahawa aku melihat, aku naik saksi bahawasanya aku melihat bulan Ramadan, dan tiada memadai pada saksinya dikatakan esok hari bulan Ramadan. Tak cukup begitu, hendaklah dia kata apa? Ya, dia kata apa? Asyhadu, aku bersaksi, anni, bahawa sesungguhnya aku raaitu, telah melihat al-hilal. Makna dia tengok hilal, bukan esok hari, tapi dia telah melihat anak bulan. Itu beberapa perkara yang berkaitan dengan melihat anak bulan. Dan ada sedikit lagi pada orang yang melihat bulan itu bahawa ada ia adil. Adil, tiada memadai jika ada yang melihat bulan itu kanak-kanak sahaja. Tapi kalau kanak-kanak yang kita kata tadi, dia hendaklah sudah mencapai kanak-kanak yang masuk umur akil, yang berada akal, yang memayis, ia sudah boleh membeza suatu perkara. Sekarang ni dalam keadaan tertentu, budak-budak ni dia secepat memperoleh ilmu daripada masanya, walaupun dia belum balik, ya. Tapi kalau dia berakal, diterima. Okey, tapi kalau dia ini hanya kanak-kanak saja, belum sampai tahap boleh diterima kesaksian, atau dia sahaya dan sebagainya, maka ada perkara yang kita sebutkan tadi, wajib atas mereka itu puasa. Kalau yang dok sampaikan tadi tidak sampai tahap mutawatir ataupun perkhabaran tadi setakat diri dia saja, maka kewajipan puasa itu pada orang yang kata dia melihat, tidak wajib kepada orang yang lain. Kerana wajib pada orang ramai ni diterima oleh hakim atau qadi dalam sebuah negeri itu sahaja yang diumum kepada orang ramai. Jadi hari ini kita nak cerita tentang bagaimana kaedah dan penerimaan menetapnya satu Ramadan, begitu juga dalam menetapkan satu Syawal, begitu juga kita nak menetapkan satu Zulhijjah, nak menentukan raya pada 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Okey, rasanya sekadar itulah pada pagi ini untuk perbincangan berkaitan melihat anak bulan Ramadan. Okey, jika ada soalan sila. Ada tak? Ada, kita berhenti pukul 7 ni 3-4 minit, ya. Cukuplah. Tak ada okey. Kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi seri akan datang. Kalau tak jumpa lagi, kita ucap selamat berpuasa lah buat semua. Sama ada kita puasa hari Selasa kemungkinan, insya-Allah, ya. Dan bertarawih mula pada malam itu, ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, ya, mengerjakan solat sunat tarawih dan berhari raya sebagaimana biasa, di mana kita telah lihat keadaan ini pada tahun lepas ada 2-3 orang je tarawih, betul tak? Orang lain tarawih di rumah. Hari raya puasa pun masing-masing hari raya di rumah masing-masing. Jadi kita harap kembali normal, sedia kala, supaya rasa izzah, kemuliaan dan kekuatan Islam, rasa persaudaraan Islam, dan tengoklah SOP yang telah ditetapkan, supaya tak ada siapa pun dari kalangan kita kena saman dan sebagainya. Saya yakin, ya, sepanjang bulan Ramadan nanti pihak berkuasa akan memantau, ya, dari masjid, surau dan sebagainya. Jadi saya dengar semalam kanak-kanak ada dibenarkan, betul ke?
Ya, dah tu negeri 9 dah kot. Kita tak nak umum untuk semua ya. Keadaan-keadaan tu kita kena baca betul-betul, faham supaya dan kanak-kanak pun ada tahap umur dia, saya rasa tak semua. Jadi keadaan-keadaan begini kita syukurlah ada keluasan dalam dapat menghadiri diri ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ke surau-surau bagi menghidupkan malam Ramadan. Ihya, menghidupkan Ramadan ya, dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat kepada diri, kepada agama kita, yang menambahkan kualiti amal puasa kita, menambah ganjaran pahala, dan mudah-mudahan ibadat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taqabbalallahu ta'atakum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi itulah ucapan-ucapan kita, minta seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Yang putus persaudaraan sambunglah. Jangan tunggu masuk bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya jangan masuk bulan Syaban pun kita sudah sambung silaturahim. Tu dia bersaudara sesama orang Islam, bermaaf-maafan, berkasih sayang, memandang saudara kita dengan penuh kasih sayang sebagaimana kita pandang kepada diri kita sendiri. Itulah orang Islam, dia lihat keutamaan sebagai saudaranya. Orang Islam dia lihat sebagai saudaranya. Kalau dia buat khianat, dia makan daging saudaranya sendiri. Kalau dia mengopak, ibarat dia makan daging mayat saudaranya sendiri. Sudah tentu kita tak mahu perbuatan-perbuatan ini terus berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi kita kembali kepada fitrah insya-Allah. Nak kembali pada fitrah, yang kita sebut Idul Fitri itu, kembali kepada fitrah di hujung Ramadan nanti, kita semua ni dalam keadaan suci bersih insya-Allah. Sekadar itulah pada pagi ini, mudah-mudahan kita jumpa lagi pada Sabtu dan Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan kebenaran menyampaikan